الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita berkumpul lagi pada petang ini untuk kita menyambung kembali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita pada hari ini tajuknya Wufudun Najran. Wufud dalam bahasa Arab dengan makna rombongan. Wafdun dengan makna rombongan. Wufudun rombongan yang datang daripada Najran. Najran ini berhampiran dengan negara Yaman, dan diorang ini merupakan padri-padri Kristian. Wa qad wafada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-khuruj min asy-sya'bi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Taala dengan peristiwa yang kita dah cerita pada bulan lepas, Nabi, para sahabat, ahli keluarga diboikot oleh orang kafir Quraisy selama 3 tahun. Tak ada makanan, tak ada minuman, tak boleh berjual, tak boleh berbeli dan sebagainya. Selama 3 tahun Nabi bersabar. Datang lepas pada itu, boikot tersebut dibatalkan, dan surat yang diorang tulis dan diorang letak dalam Kaabah, surat boikot tersebut telah dimakan oleh anak-anak. Dan orang-orang yang membatalkan boikot tersebut juga orang-orang Quraisy sendiri. Maka Nabi SAW pun, para sahabat yang lain, keluar daripada kawasan yang diboikot dengan selamat. Bila keluar tu, takdir Allah, datang satu rombongan padri-padri Kristian daripada Najran. Balaghahum khabarahu min muhajiri al-Habasyah. Macam mana diorang boleh kenal Nabi ni? Dia tahu mana? Diorang dapat berita tentang Nabi ni apabila diorang bertemu dengan para sahabat yang on the way berhijrah ke Ethiopia. Jadi para sahabat yang on the way berhijrah ke Ethiopia, diorang bertemu dengan padri-padri ini dan bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu padri ini nak confirm ya ke tidak Nabi, ke apa nama, ayah pin ke benda ke, betul ke tidak, nak confirm ni. Fasara'u bil qudumi alaih. Maka padri-padri ini bersegera menuju ke kota Makkah hatta yarau sifatihi ma'a ma dzukira minha fi kutubihim, sehinggalah mereka melihat sifat fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan secara detail dalam kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil. Ana tak bercerita lagi dekat tuan-tuan semua, kakak semua. Cerita tu panjang lah, lain kali lah aku cerita. Hari ni tak larat ini. Hari ni ada 4 program. Lepas ni ada lagi, malam nanti lagi. Tadi pagi kita dekat IPD. Jadi cerita apa, ringkas lah, tapi cerita tu panjang lah, lain kali cerita bagaimana Raja Hercules ada simpan potret para Nabi dan Rasul. Potret sejak zaman Nabi Adam sampailah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia simpan benda tu.
Dia orang dapat mana? Kan, macam mana pula dia orang boleh lukis muka Nabi? Kalau Nabi dulu munasabah juga, Nabi Adam ke, ada logik jugalah. Tapi Nabi Muhammad ni macam mana pula? Masa bila pula kau jumpa? Kau draw, siapa yang drawnya pula? Diringkaskan cerita, gambar itu Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Adam alaihi salam ketika Nabi Adam memohon pada Allah supaya Allah Ta'ala menunjukkan kepada Nabi Adam bagaimana rupa bentuk Nabi-Nabi Rasul daripada cucu cicit keturunannya. Maka Allah Ta'ala pun turunkan gambar tu. Jadi kalau kita baca dalam tafsir Ibn Kathir yang menafsirkan surah Al-A'raf, kisah pasal cerita tu, lukisan tu detail. Jadi pelukis tu siapa? Wallahualam. Detail. Kalau orang pandai melukis, orang suka tengok orang lukis potret. Kalau yang pro gila tu, kau sekali tengok, kau tengok, ni lukisan ke gambar ni? Gambar ni. Tak, lukisan lah. Nak bagi tahu realnya lukisan tu. Jadi gambar tu Allah turunkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian gambar tu hilang. Tak tahu hilang ke mana. Akhirnya dikeluarkan kembali, kalau tak silap saya, oleh Nabi Daniel alaihi salam, yang gambar tu tersimpan dalam peti milik Zulkarnain, ya, Raja Zulkarnain. Dan semenjak itulah gambar tersebut diwarisi turun menurun sehingga pada hari ini. Saya yakin gambar tu masih lagi disimpan. Kat mana? Wallahu alam. Tapi kalau ikut hati saya lah, kemungkinan besar dia orang sorok dekat Vatican. Vatican kan pusat orang Kristian, macam Mekah Madinah lah tempat orang Islam. Nantilah lain kali insya-Allah nak ceritalah pasal gambar tu. Jadi orang Kristian ni dia orang tahu Nabi ni detail. Ada lagi satu riwayat cerita seorang lelaki sahabat, kalau tak salah mana, masa tu dia belum masuk Islam lagi. Dia pergi ke Syam. Lalu seorang padri di Syam ditanya, adakah telah muncul di tempat engkau seorang Nabi? Lalu lelaki dia kata, dah, namanya Muhammad. Lalu padri ni tanya, kau cam tak muka dia? Aku cam lah, pasal aku orang Mekah. Okey, ikut aku masuk bilik. Lalu padri ni bawa masuk dalam satu gereja. Dalam gereja ni banyak gambar. Dia tunjuk satu-satu, mana satu gambar Nabi Muhammad? Tak ada, dia kata. Semua ni bukan. Dia pun bawa dalam satu bilik yang lain, ada banyak gambar. Tiba-tiba dia nampak ada dua gambar. Gambar sekeping, tapi dalam tu ada dua orang. Seorang di hadapan, seorang lagi dekat belakang. Yang belakang ni pegang kaki orang depan ni, pegang gitu. Maka apa kata lelaki ni? Inilah orangnya. Maknanya Rasulullah decam ni muka Nabi ni Muhammad ni. Lepas tu padri tanya, engkau cam tak yang belakang ni siapa? Yang gambar pegang kaki Nabi tu siapa? Dia tengok, dia kata apa? Ini muka Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata padri? Kalau betul apa yang kau cakap, inilah bakal pengganti Nabi akhir zaman. Maknanya bila Nabi wafat, dia lah menjadi khalifah. Tu nak beritahu betapa expertnya orang-orang Kristian tentang sejarah Nabi SAW. Kau faham tak cerita aku ni? Faham? Ya, memang terror. Anda pernah cerita kau dulu anda jumpa seorang mamat Kristian dekat Sabah tu kan? Yang dia ni Protestan tak, Katolik. Dia kata, anda sajalah tanya, nama dia, orang panggil dia Wong Alexander Wong lah gitu. Anda kata Wong ada dengar tak pasal dia ni dalam gereja kategori ustaz lah, senang cerita, bawah sikit pada padri. Sajalah nak tanya dia,
pasal dia minat Islam dan dia banyak maklumat lah tentang sejarah-sejarah ni. Anak saja tanya dia, anak kata, Wang ada pernah dengar tak cerita tentang Raja Hercules ada simpan gambar Nabi-Nabi dan Rasul? Dia kata, betul ada Ustaz, ada. Maknanya dia pun tahu cerita tu. Kita tahu tak, kita orang Melayu tahu tak? Mana tahu kan? Nak bagi tahu orang Kristian kenal lebih pada kita, tapi Allah Ta'ala tak buka lagi pintu hati mereka. Semoga Allah Ta'ala membuka pintu hati wang itu kepada Islam, insya-Allah. Amin. Dan kita yang Islam ni dipelihara akidah kita sampai kita mati. Amin. Okey. Wa kanu 20 rajulan aw qariban min zalika, dan rombongan padri-padri yang datang ni seramai 20 orang padri. Bukan calang-calang, power punya. Faqara alaihim al-Quran fa amanu kulluhum. Lalu bila rombongan ni bertemu Nabi SAW, Nabi pun membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran kepada padri-padri ini. Fa'amanu kulluhum, maka mereka semua beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat yang lain cerita, diorang tanya beberapa soalan. Dia kata soalan ni orang biasa tak tahu, kecuali Nabi Rasul dia tahu jawapannya. Jadi padri-padri ni dia dah tahu soalan dan jawapan, dan soalan ni dia orang simpan. Orang awam confirm tak tahu. Kalau tadi orang biasa confirm tak tahu. Tapi kalau dia betul Nabi, dia betul Rasul, kau tanya soalan ni, confirm dia tahu jawapan. Kalau tak sahabat saya lah, ada 3 soalan. Yang pertama, dia tanya, apakah makanan pertama ahli syurga? Apakah makanan pertama ahli syurga? Maka jawab Rasulullah SAW, makanan pertama ahli syurga kabidul hut. Kabid al-hut, hati ikan paus. Kalau kau dengar kata, benda pula Ustaz, kalau bersangking bertahan lagi. Hati ikan paus, agak-agak Kau janganlah nampak muka ikan paus kat dunia ni, woi. Kau janganlah bayang kat atas dunia, tak jadilah. Besok dekat syurga ni, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Dekat syurga ni tak pernah nampak dek mata, tak pernah dengar dek telinga, tak pernah terlintas dek hati. Itu syurga. Macam mana rupa hati ikan paus, macam mana rasanya, mana aku tahu. Tunggulah aku masuk nanti, aku ceritalah kat korang. Gitu. Amin. Amin loh. Kedekut betul lah. InsyaAllah kita semua masuk syurga tanpa hisap. Amin. Yang kedua, tak silap anak dia tanya pasal roh ataupun kiamat. Roh ni tak ada orang tahu jawapannya kecuali Allah. Yang ketiga, dia tanya, anak yang lahir nak tahu macam mana muka anak tu ikut muka mak ke muka abah. Kan keluar-keluar, muka dia apa budak? Oh, muka maknya. Oh, muka abah dia. Macam mana? Apa jawapannya? Maka Nabi kata, in sabaqa ma'ur rajuli, kalau ketika bersama antara suami dengan isteri, suami keluar air mani dulu, maka anak tu mirip bapak dia. Ya, wa in sabaqa ma'ul mar'ati, tapi kalau ketika bersama isteri keluar mani dulu, maka anak tu muka isterinya. Itu kaedah Nabi ajar. Bolehlah buat apa ni? Kau nak muka bapak engkau, muka bapak engkau lah. Nak buat muka engkau ke muka bini engkau, ikut suka korang. Anak 10 orang bagi-bagi lah, biar sama adil. Nah, ni 5 muka mak, 5 muka abah kan. Hanya kau bolak seorang pula, hawa betul. Ada member Hana, arwah dah. Anak-anak dia Syekh, ya Allah, sepattern muka bapak. Taklah dia sebijon muka bapak dia. Anak dia 5, 6 orang kot. Alah, kata macam muka bapak dia pun muka macam muka baik lah gitu. Memang sepattern, orang kata canggih gila lah kan. Okeylah, jadi itu jawapan Rasulullah SAW.
Bila Nabi bagi jawapan tu, apa kata padri Kristian? Confirm dia lah seorang Nabi. Dan Nabi bacakan beberapa ayat Al-Quran, lalu mereka beriman. Bila diorang beriman, Abu Jahal ada masa tu. Abu Jahal bengang. Apa kata Abu Jahal? Ma ra'ayna rakban ahmaqa minkum arsalakum qaumukum ta'lamuna khabara hadzal rajula fasaba'tum. Apa kata Abu Jahal? Aku tak pernah jumpa rombongan paling bodoh kecuali korang ni. Dia kata dekat padri Kristian ni. Korang dihantar datang ke Mekah untuk tahu Nabi ke tidak. Tu je, bukan suruh beriman. Bodoh, kata Abu Jahal. Bengong sungguh orang tua ni. Fasabatum. Tiba-tiba kau keluar daripada agama kau. Apa respon padri-padri ni? Faqalu, mereka berkata, Salamun alaikum, sejahtera ke atas kamu. La nujahilukum, kami kenal kamu. Lakum ma antum alaihi, terpulang pada kamu wahai Abu Jahal apa yang kamu nak pegang. Walana makhtarnahu, dan terpulang pada kami apa yang nak kami pilih. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran dalam suratul Qasas ayat 52 sampai ayat 55. Allah berfirman, Allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Allah berfirman, Allazina atainahumul kitaba, dan mereka-mereka yang kami kurniakan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil, min qablihi, sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum bihi yu'minun, mereka beriman dengan kitab tersebut, beriman dengan Taurat, beriman dengan Injil. Wa idza yutla alaihim, apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Al-Quran, qalu, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman dengannya. Innahul haqqu min rabbina, sesungguhnya Al-Quran itu benar daripada Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin, sesungguhnya kami sebelum daripada ini telah beriman. Ya, sebelum jumpa Nabi SAW telah beriman dengan Taurat dan Injil terlebih dahulu. Maka Allah kata, ulaika yu'tawna ajrahum marrataini, maka mereka diberikan pahala sebanyak 2 kali. 2 kali pahala apa? Pertama, pahala beriman dengan Taurat, Injil, beriman dengan nabi-nabi yang terdahulu, dan pahala yang kedua beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bima sabaru, dengan kesabaran mereka. Ya, bukan senang tau. Diorang ahlul kitab, makna lebih awal pada Nabi. Contoh mudah ginilah, kita dah kerja lama, dah tahap veteran, tiba-tiba datang orang baru jadi ketua kita. Orang kata kena dengar cakap bos baru ni. Kita apa kencing bercabang nak jadi bos. Contoh kan. Aku orang lama, pirah, kan. Kau mesti ada action macam tu kan. Jadi padri-padri ni of course lah, diorang pengalaman macam-macam. Tiba-tiba Nabi SAW muncul, diorang apa kata, lawan ego tu dan beriman dengan Rasulullah SAW. Maka diberikan pahala kepada mereka. Kita dalam berkeluarga, berumah tangga macam tu juga. Kadang-kadang bini ni popek. Kita suami kan, patut kita lah paling berkuasa. Tapi suami kena sabar. Tenang, relax. Biarkan bini tu lalu gitu. Sebab orang puan ni kan ambulan. Jadi kita bagi laluan. Nanti dia gitu je. Kalau kau blok dia, kau kena langgar. Jadi nak selamat ke tepi. Gitulah. Sabar.
Orang perempuan kita juga dapat suami baran ke, doakan je lah. Kan doa cepat mati, doakan yang terbaik. Wa idra'una bil hasanati sayyi'ata, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebahagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, mereka infakkan. Wa idza sami'u laghwa a'radu anhu, dan apabila mereka mendengar perkara-perkara yang tak elok, mereka berpaling daripada perkataan tersebut. Perkataan apa? Bila Abu Jahal kata kedurangan, bodoh punya orang beriman dengan Muhammad, aku orang Mekah pun tak iman. Oh, dia tak layan. Wa qalu, dan lalu mereka berkata apa? Lana amaluna, bagi kami amalan kami, walakum a'malukum, dan bagi kamu amalan kamu. Salamun alaikum, sejahtera ke atas kamu. Lana betaghil jahilin, kami tak inginkan orang-orang yang jahil. Wa qad kana ahlu Makkah hina ajazu an amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yatamakkanu min muqaratil hujjati bil hujjah. Pengarang ni kata begitulah orang Quraisy, apabila mereka tak mampu berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan cakap bodoh gitu lah. Kalau taklah hujah Al-Quran ke apa, dia tetap dengan kepala degilnya doang. Dia takkan beriman, bakal diguna ego, guna kuasa dan sebagainya. Seterusnya, wafatu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kewafatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tahun ini lebih kurang 3 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah. Yang pertama tadi kita cerita, Nabi kena boykot 3 tahun. Lepas tu, sebelum Khadijah meninggal pakcik Nabi, Abu Talib. Abu Talib ni masa dia sakit tenat, Nabi jumpa dia, Nabi kata, ya ammi, wahai pakcik, qul la ilaha illallah. Pakcik sebut dah la ilaha illallah. Kalimah ini akan menyelamatkan pakcik di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Abu Talib ni kalau ikut je nak sebut tuan-tuan, tapi masa tu Abu Jahal, Abu Lahab and the gang ada. Diorang kata apa? Atasba'u an dini abaina wa ajdadina ya Aba Talibin. Wahai Abu Talib, adakah engkau nak keluar daripada agama nenek moyang kita? Engkau jangan malukan Quraisy, wahai Abu Talib. Geleng kepala Abu Talib. Nabi kata lagi, pakcik sebut la ilaha illallah, pakcik akan selamat di hari akhirat nanti di hadapan Allah. Baru nak sebut. Abu Jahal desak lagi, jangan wahai Abu Talib, kau jangan malukan keturunan kita, malu Quraisy nanti. Akhir apa kata Abu Talib? Ya Muhammad, da'ni amutu ala dini abai wa ajdadi, biarkanlah pakcik mati di atas agama nenek moyang kita, agama sembah berhala. Maka Abu Talib mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sedih baca cerita Abu Talib ni. Orang yang sayang ke Nabi daripada kecil, tiba-tiba mati tak beriman. Kita sedih pun macam mana, kau cakap lah macam mana pun, itu merupakan kehendak Allah. Dan perbuatan Allah tak ada sesiapa boleh persoalkan. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Dan dalam sirah menceritakan, Abu Talib ini diseksa dengan seksaan yang paling ringan sekali. Apakah siksaan tersebut? Dipakaikan selipar daripada api neraka Jahannam, menggelegak otaknya. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Tak payah fikirlah. Tak payah fikir. Kan, macam mana kita tengok gempa bumi dekat Turki tu. Ana kebetulan bawa balik ni bang, bawa balik gempa ni. Waktu jet lag tak habis lagi ni. Gempa bumi, cerita gempa bumi lah dengan korang. Betul lah. Ana kalau ikut last ana ngajar itu 16 hari bulan 1. Ni bulan apa? Bulan 2 kan. Lepas tu ana pergi Lebanon. Yalah, pergi Lebanon.
pergi hantar bantuan dekat kem-kem Syria, kem-kem pelarian dekat Arsal. Yalah, musim sejuk. Balik tu, duduk lah rumah tak dan beberapa hari, tiba-tiba gempa bumi dekat Turki. Anak kata, tak larat nak pergi. Tapi dalam NGO kami, Muslim Care Malaysia, type lah nanti dekat YouTube ke apa, kat Facebook Muslim Care Malaysia keluar lah. Muslim Care ni daripada dulu lagi, daripada tahun 2012 kita hantar bantuan ke Syria. Tiap-tiap tahun, Alhamdulillah, kecuali PKP itu tak pergi. Jadi anak kata, aku tak larat, baru balik Lubnan. Jadi anak kata mungkin hantar orang lain lah. Tapi anak terfikir, dekat Turki ni ada guru anak tau. Masa anak belajar kat Syria dulu, ada guru-guru anak bila perang, diorang pindah ke Turki. Jadi anak pun tak sedar hati, apa cerita guru-guru aku kat Turki ni, sihat ke tak sihat ke, macam mana ke. Anak pun WhatsApp dia. Bila anak WhatsApp dia, dia pun balas WhatsApp anak. Ya, kau dengarlah suara guru aku ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang lah. Waffaqakum Allah Ta'ala wa ja'alakum. Tak dengar? Aduh, Cik Ayam ambil mikrofon kau ni. Alakum zukhran warahmatullahi wabarakatuh. Akramakallah ya Syekh Nasr. Tak apalah, kau tak dengar suara. Jadi anak ni bila dengar suara Syekh anak kata tak boleh, aku kena cari guru aku. Aku kena cari guru aku. Anak pun katakan Muslim Care, aku akan pergi. Kan? Muslim Care pun siap. Kita nak pergi 5 orang, 3 orang daripada Muslim Care, lagi 2 daripada wartawan Metro. Jadi ringkaskan cerita. Kebetulan kan, gempa tu lebih kurang 3 hari kita orang turun ke sana. Jadi rombongan kita tu sama dengan rombongan SAR Malaysia itulah. Kan, Malaysia hantar ramai, 100 lebih pasukan cari rescue kan, search and rescue ni. Jadi satu flight dengan diorang, berasa seronok lah masa naik kapal terbang tu. Orang Turki pakai tepuk tangan belaka lah. Ya, pasal pasukan penyelamat bantu kat sana. Jadi sampai dekat airport Istanbul, nak ke kawasan gempa ada 2 airport. Satu nama airport Gaziantep, satu lagi nama Hatay. Dan kedua-dua airport ni tutup sebab gempa. Dan dua-dua perjalanan ni makan 2 jam. Gaziantep 2 jam, Hatay 2 jam. Kita ada satu lagi pilihan, airport Adana. Adana pun 2 jam juga. Jadi nak ke airport tu delay. Banyak flight delay sebab gempa lah. Alhamdulillah akhirnya sampai ke Adana. Sampai kat sana, beg-beg semua hilang belaka. Mana pula bagi beg? Rupa-rupanya diorang silap transfer. Kita orang turun dekat domestik, kapal terbang tu punya beg dibobol dekat international. Berlari pula pergi international. Alhamdulillah jumpa beg. Ramailah jumpa pasukan keselamatan rescue daripada Korea, Australia, New Zealand, bla 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 bla, semua ada. Malaysia semua ada. Daripada airport Adana, kita orang menuju ke lokasi gempa. Nama tempat tu Iskandarun. 2 jam perjalanan juga. Sebelum tu kita berhenti lu beli makanan, pampers budak-budak, semua-semualah untuk kita bagi dekat mangsa gempa ni. Bandar Iskandarun, diorang, kau tahu bang, gempa yang dekat Turki ni berlaku, dia bukan berlaku dekat satu negeri tau. Anak dah bagi mudah faham Contoh na'udzubillah tau, contoh. Gempa tu berlaku dekat Gombak, dia naik ke Karak, Bentong, sambung sampai ke Temeloh, sambung sampai ke Kuantan, sampai ke Kemaman. Gitulah kalau kau nak faham dia punya jauh gempa tu. Kau bayang berapa ramai, berapa banyak yang terkorban, lebih 40,000. Bangunan kau jangan cakap lah. Jadi anak sampai dekat Iskandarun tu, dia bandar tepi pantai, tengok-tengok air laut dah naik atas bandar dah. Kau bayang air laut naik atas bandar, maknanya apa? Berlaku tsunami kecil. Jadi masuk-masuk kawasan tu, bangunan dah tak ada elektrik, tak ada apa semua, tak ada. Terputus bekalan air, bekalan sana gas. Bukan macam kita pakai tong gas, sana pakai saluran ke bangunan-bangunan. Itu lagi bahaya, meletup. Sampai suasana, kalau masuk kat bandar tu, tengok orang dah terkulu-kili ni macam zombie gitu.
cuaca sejuk, angin sejuk kan? Jadi kita pun keluarkan barang-barang bagi mana yang sempat. Tengok depan saya ni ada satu apartmen dah runtuh. Diorang kata dekat apartmen ni ada 200 orang terkambus. Kau bayang 200 orang. Jentera berat buat kerja siang malam pagi petang tanpa henti. Orang duduk dekat unggun api ni sejuk, masing-masing duduk tunggu kod-kod, ada harapan saudara mara masih hidup lagi. Bila kita duduk kat situ kan, tengok orang kejap-kejap datang angin bau mayat, datang angin bau mayat, gitu. Sebelah sana bangunan runtuh. Tak cukup, jentera berat tak cukup. Yang runtuh tu aku tak tahulah nasib lah. Kalau hidup lah, kalau matilah, macam tu lah. Jadi satu malam kita orang kawasan tu memang teruk. Lepas tu besok anak kata kita kena cari guru anak tu kat mana. Perjalanan daripada Iskandarun nak cari guru anak tu lebih kurang 600 km. Kata biarlah jauh-jauh lah. Alah-alah aku datang Turki ni kan. Jadi cari, meneruskan perjalanan. Akhirnya sampai dekat satu bandar nama Mardin. Bandar ni terletak dekat border sempadan Turki, Syria, Iraq. Betul-betul ujung. Kalau kita ibarat daripada orang kata Selangor ke Perlis lah gitu kan, mana ujung-ujung, tak lagi jauh lah dia orang, 600-700 km. Turki ni luas, rakyat dia ada berapa? 80 juta. Jadi sampai-sampai kat Mardin, anak bagi tahu Syekh anak nak sampai ni. Elok je kita parking, Syekh anak keluar je, nampak je anak dia peluknya aku menangis. Anak menangis, dia pun menangis. Setelah kami berpisah lebih kurang 25 tahun. Last anak dengan dia tahun 1998. Pada tahun itulah dia hantar anak. Dia hantar satu surat, anak simpan sampaikan surat tu. Anak kata sampaikan aku simpan surat tu. Kan. Nangislah kami seronok jumpa Syekh. Rindu, ya Allah rindu. Engkau anak kan nak kata anak dengan guru anak nak rapat. Anak jaga guru anak. Sampai sekarang jaga. Ni besok lusa ni 23 bulan. Ada lagi seorang guru anak nak datang kat Malaysia. Sebab kebetulan anak dia ada kat sini, menantu dia semua kat sini. Dia pelarian Syria lah, duduk Malaysia lama. Jadi dia nak datang. Anak kata ya Allah syukurnya dapat jumpa guru. Dia cerita, dia kata Nazmi, aku tak pernah menolak qadar Allah pada aku. Gempa tu, dia kata antara rahmat Allah kepada kami, gempa tu berlaku 3 kali tau. Mula-mula macam gini dia kata, bangunan begini, bangunan kau masa ruah ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Masa tu siapa yang tak tidur lagi, yang qiyamulai, yang tahajud, sempatlah lari dia kata. Dan kau lari tu kau tak sempat nak ambil, kau pakai baju tidur. Kalau perempuan keluar dengan baju tidur, kalau lelaki pakai baju tidur, keluar bodoh macam tu. Kat luar tu salji turun. Memang tak sempat apa, kau tarik selimut je lah kalau sempat pun. Pasport ke harta benda semua tinggalkan belaka. Dia kata gini, lepas tu bang, ke kiri ke kanan dan terus roboh. Dia kata antara rahmat Allah pada kami, Allah bagi dulu isyarat suruh selamatkan diri. Ya Allah. Bila habis bangunan roboh, dia kata diorang tinggalkan kawasan tu, terpaksa berjalan menaiki kenderaan sebab jalan banyak pecah. Kau tahu terkopaknya bumi ni sedalam 30 meter. Bapak dalam kau 30 meter Syekh. Subhanallah. Dia kata 2 hari 2 malam diorang daripada bandar nama Bandatul Malatya sampai ke Mardin, turun bukit, naik bukit, redah salji, barulah sampai dekat border Turki, Syria, Iraq. Sebab kebetulan guru anak tu dia ada saudara mara dekat border sana. Jadi memang keadaannya dahsyat. Masa anak dekat sana lebih kurang seminggu, anak sempatlah rasa gempa. Gempa masa kita nak datang, kita ingat gempa bumi bila dia dah berlaku habis. Tak. Na'udzubillah, jangan minta na'udzubillah. Rupa-rupanya gempa ni bila dia berlaku kuat, dia ada susulan kali kedua. Kali pertama tu dah ranap habis, kali kedua lagi kuat. Ya Allah. Tapi anak tak rasa lah yang tu. Kita orang rasa yang jenis 5 skala Richter yang bawah ni, dia kalau 6 boleh meretakkan bangunan, 7 ke atas bangunan hancur berkecai. Jadi kita orang rasa 5 tu. Aku tengah tidur tu malam, tak larat tidur kat rumah member ni. Anak asalnya
wakil musim care dekat Turki dia kata, untuk keselamatan kita takkan tidur dekat rumah ke apa ke, kita akan tidur dekat mana? Kandang lembu. Kan cantik lah. Ni nak berasa tidur kat kandang lembu ni kan. Kebetulan musim care memang ada kandang lembu dekat Turki untuk kita buat persediaan kan. Kalau orang nak buat korban untuk orang-orang pelarian, kita ada stok lembu kambing kat sana. Kalau kau nak buat korban, dia bagi tahu, bagi pelarian makan, dapat pahala banyak. Jadi anda pun dah seronok ini rare ni tidur kat kandang lembu ni, bau aroma tek lembu. Sekali pergi kau tu kandang lembu penuh, orang dah duduk kat situ dah. Masa tu banglo ke benda ke tak ada makna, tak ada nikmatnya. Kau datuk ke, kau tak sini kau madatin ke, lengan kau punya gelang sampai ke ketiak ke, kau lepak kandang lembu lebih selamat tu tak? Kau jangan main. Masa itulah barulah sedar siapa diri kita sebenarnya. Barulah sedar kan. Kalau kau kata tak boleh tidur kat kandang lembu, pasal orang dah ramai, kau kena tidur kat rumah aku juga. Rumah dia 2 tingkat. Kata masak, aku cakap di kalau roboh syahid aku. Malam tu tidur ya sungguh. Pukul 3.25 pagi. 3.25 waktu kita, dia beza 6 jam. Dia kau pukul 10 kot. Dia waktu kita, waktu 10 malam. 10 pagi. Bagagal rumah dia kau tahu. Kata sudah. Kau sampai kau terbangun, kau terbangun ni. Lemari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan aku cakap lah, ngucap dah. Lepas tu member aku naik tu, turun. Tapi alhamdulillah lah, gegaran tu tak lama. Syekhana kata yang gempa sampai menghancurkan semua-semua tu selama 30 saat aja, tak sampai 1 minit. Kau bayang 30 saat tak sampai 1 minit, hancur sehancur-hancurnya. Ya Allah, teruk dahsyat. Dan kau tengok Allah Ta'ala punya kuasa ni, subhanallah. Anak masuk kat bandar Antakya. Bandar ni, sana banyak apartmen tau. Ya, kita ni ada kawasan-kawasan lah apartmen, tapi sana boleh kita katakan majoriti semua apartmen, kondo. Kau bayang macam mana? Memang hancur. Macam orang main apa tu, domino tu gitulah. Lepas tu yang tak roboh retak. Yang retak ni kalau gegaran sikit habis. Kau bayang bandar, contohlah kalau besar Shah Alam. Contoh na'udzubillah min zalik, seluruh bangunan yang ada kat bandar Shah Alam ni akan dirobohkan kesemuanya. Kesemuanya dirobohkan. Dah tak boleh pasal dah crack. Orang tinggal semua. Ya Allah, gitulah. Tengok dahsyatnya kuasa Allah Ta'ala. Dalam banyak peristiwa yang kami dengar tu, antaranya kisah bagaimana pasukan penyelamat ni, dia korek. Dia orang jumpa duit 1 juta USD terkambus bersama dengan tuan dia sekali. Tuan duit tu lah, satu rumah tu lah. Habis. Agak-agak bagaimana tuan tu besok di hari akhirat, betapa menyesalnya dia. Akhirnya duit tu tanam dia. Itulah dunia buat dekat kita kan. Kita ni kerja dunia siang malam pagi petang, tengok apa benda Allah tunjuk, mati dengan duit saya tak boleh buat apa. Lepas tu ada kisah orang Syria. Dia ni tak mampu nak bayar sewa. Dia pun minta lah kat tuan rumah orang Turki tu supaya bagi tempoh lah kan. Dia kata, bagi aku masa nak cari duit. Tuan rumah kata tak, keluar. Kau tak ada duit, kau keluar dari rumah aku. Dia kata, kau tak kesian ke anak bini aku musim sejuk kat luar? Tak ada duit, keluar, dia kata. Dia pun pagi-pagi barang, dia keluar. Selang beberapa hari, gempa bumi. Habis apartmen dia, runtuh, roboh. Dan orang Syria ni pun menumpang dekat satu kemah yang kerajaan Turki sediakan untuk mangsa gempa. Dia kata, masa aku masuk dalam kemah tu, aku duduk dengan anak-anak aku, tiba-tiba masuk tuan rumah apartmen aku, duduk sepi aku sekali. Macam itu kau peramat aku kan. Sekarang kita geng. Kau tengok dunia kan, sekejap je Allah nak ambil, sekejap sangat. Ya Allah. Last sekolah aku bila cerita ni, aku tengok satu hadis tau. Ada seorang ulama nama Ahmad bin Ma'in atau Yahya bin Ma'in, ulama hadis yang menulis hadis dengan tangan dia ni, bukan pakai WhatsApp, pakai copy paste, tulis dengan tangan. Dia tulis hadis dengan tangan dia sebanyak 100,000 hadis. Kau bayang
100,000 hadis zaman dulu Tok Guru kepada Imam Bukhari. Dia ni nak ambil hadis tau, nak belajar hadis dengan seorang ulama hadis. Tadi ulama hadis tu kata, kau tunggu kejap Contohlah ulama hadis tu duduk kat situ dengan Syekh Ma'in tu. Dia nak ambil kitab kat sini. Dia kata kejap. Engkau hafal tak hadis tu? Aku hafal. Kalau kau hafal, kau baca je, tak payah ambil kitab. Kenapa? Kitab aku bimbang. Kalau kau bangun kau ambil kitab, tiba-tiba aku mati, rugi aku. Tuan-tuan faham tak kita aku ni? Kau tengok macam mana dia orang punya fikir tu kan. Jangan. Aku takut kalau kau bangun sama ada kau mati ataupun aku mati, dua-dua rugi. Bacakan terus hadis, aku catat. Kalau ada umur lagi, baru kau ambil kitab tu. Sampai macam tu kau tak? Dia orang punya fahamnya kematian. Kita mana ada lag. Tu kau jul. Kau jangan main. Okeylah, last call cerita ni. Lain kali aku sambung sirah ni. Antara kisah yang masyhur juga yang kami dengar. Kau bayang kalau sampai dah seminggu, orang kata tak ada harapan dah. Tapi semalam dah 12 hari, ada lagi dua orang masih hidup. Dia jumpa. Dengan izin Allah masih hidup lagi. Kau kalau kau tengok memang tak logik. Konkret bang, bertantan kau tahu. Mana ada harapan nak hidup. Ada satu kisah tu, dia orang dah sampai tahap dah tak ada harapan, dia nak hancurkan konkret, nak hancurkan kan. Kira dia kubur besar-besaran lah gitu. Masa dia orang nak hancurkan konkret, tiba-tiba datang seorang perempuan. Dia kata apa? Jangan. Ada anak aku dalam ni, anak aku ada 2 orang. Jangan. Jadi pasukan penyelamat ni tak beranilah nak teruskan. Kok ada sungguh anak makcik ni. Dia dah berkata, kita gali cara baik aja selamat. Gali jumpa sungguh 2 beradik hidup lagi. Bila 2 beradik ni dikeluarkan, jadi diorang pun nak cek lah makcik ni, nak beritahu makcik alhamdulillah nak makcik hidup lagi. Tengok makcik tu tak ada dah ke mana entah. Lepas tu diorang ceritalah, pasukan penyelamat cerita kat 2 beradik ni, kata mujurlah mak engkau datang. Mak engkau yang selamatkan, sebenarnya mak engkau yang selamatkan engkau. Mak engkau kata engkau masih lagi terperangkap. Kalau tak, kalau kita orang pecahkan konkret dengan engkau mati terkambus. Apa kata 2 beradik ni? Mak kami dah meninggal 4 tahun lepas, dia kata. Ya Allah. Mak dia dah meninggal 4 tahun lepas. Habis siapa yang datang? Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi keadaan masih lagi mengerikan, dahsyat. Hari ni berapa? 20 bulan. Besok 21 bulan musim KM Malaysia akan hantar tim yang kedua untuk kata menghantar bantuan kecemasan kepada Syria pula. Dia gempa tu border tahu, Syria dengan Turki. Dua-dua kena teruk, tapi yang teruk tu Turki. Pasal Turki kena teruk dan dia banyak bangunan tinggi. Syria bangunan dia dah habis kena bom dengan Bashar Assad dah. Yang ada pun bangunan yang dah reput-reput memang habis lah kan. Jadi tim yang kedua ni kita akan hantar untuk memberikan bantuan kepada pelarian Syria yang Allah Ta'ala uji diorang dengan hujan yang terlalu hebat, perang, kebulu, sejuk, gempa bumi. Ya Allah, kesian orang. Kita kalau tengok kau kan termenung atau termenung. Hujan, kita mana ada hujan? Kita paling-paling hujan kita tak ada telur je pun. Itu kecoh bagai nak agak. Kau orang telur semua ada, kisah apa? Okeylah bang Kak, jadi itulah sebagai sedikit perkongsian kita pada petang ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Nanti kalau siapa kok nak menderma untuk Syria ni, saya ala-alukan sangat, saya share lah dekat apa nama yang jemput saya ngajar ni. Ana share poster ni insya-Allah ya. Semoga dengan sedekah kita ni dapat mengelakkan daripada malapetaka insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.